Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada video kali ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita, yakni sambungan kepada tajuk al-asabat. Dan untuk kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan asabah bil ghaib, yakni jenis asabah yang kedua. Untuk itu para pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 38 dan kita tengok kepada takrif bagi asabah bil ghaib. Takrif dia ialah hiya kullu untha sahibatu fardin sarat asabah bi dzakarin wa syarakatuhu fil usubah. Iaitu setiap waris perempuan sahibatu fardin, yang ini termasuk ataupun golongan sahibah fard, golongan yang mempunyai bahagian pusaka, sarat asabah, yang menjadi asabah bidzakarin dengan lelaki, wasyarakatu fil usubah, dan ia berkongsi bahagian asabah ataupun bahagian baki harta peninggalan dengan golongan lelaki tersebut. Itu adalah ta'rif bagi asabah bil ghaib. Ini golongan perempuan yang mendapat asabah dengan sebab adanya golongan lelaki, dan dia berkongsi bahagian asabah tersebut dengan golongan lelaki itu. Baik, seterusnya liman tasabat, kepada siapa ditetapkan asabah bil ghaib ini. Secara ringkasnya, poin pentingnya ia disabitkan ataupun ditetapkan kepada 4 golongan, iaitu al-bintu, yakni anak perempuan bagi si mati. Seterusnya bintul ibn, cucu perempuan si mati. Ukhtus syaqiqah, adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan si mati. Dan yang keempat, ukhtul li'ab, adik-beradik perempuan yang sebapa dengan si mati. Yang mana golongan ini disebut sebagai yang memperolehi bahagian dia 1/2 ketika mana dia berseorangan, dan 2/3 ketika mana bilangan mereka 2 dan ke atas, sebagaimana kita belajar dalam ahwal ashabul furud ataupun al-furudul muqaddarah. Boleh rujuk balik. Baik, seterusnya, idza sarana asabah bi akhutihin, yakni ia akan mendapat asabah dengan golongan lelaki dari bahagian ataupun kalangan mereka. Wa bintul ibn tusiru asabah bi ibnu ammaha kama tusiru asabah bi akhiha, yakni cucu perempuan bagi si mati juga akan memperolehi asabah dengan anak kepada bapa saudaranya. Kama tusiru asabah bi akhiha, sebagaimana dia mendapat asabah dengan saudara yang lelaki dia, iaitu ibnul ibn. Iaitu sebagai tambahan yang penting sekali, 4 golongan yang memperolehi asabah bil ghaib tadi. Dan ini juga sebagai tambahan, man la fardulaha minan nisa unda adamu akhiha al-asib la tusiru asabah bihi unda wujudi, yakni orang yang tidak ataupun orang yang tidak memperolehi ataupun tidak tergolong dalam ashabul furud, ataupun orang yang tak ada bahagian baginya dari harta peninggalan, iaitu dari kalangan perempuan, ketika mana tiadanya yang lelaki ataupun golongan lelaki dari kalangannya yang mengasabahkan dia ataupun pengasabahnya, la tusiru asabah bihi inda wujudih. Okey, dalam masalah yang disebut ni,
dia nak jelaskan tentang sahibul fard. Mestilah golongan perempuan yang terlibat dalam asabah bil ghair ini, mestilah ia terdiri daripada sahibul fard. Kalau dia tidak daripada sahibul fard, maka ia tidak akan memperolehi harta peninggalan. Contohnya dia bagi sini, seorang mati meninggalkan ammatu wa ammun, yakni mak saudara dan bapa saudara si mati. Al-mal kulluhu lil am, yakni harta peninggalan tu akan diperolehi keseluruhannya kepada bapa saudara, tidak tanpa diperolehi oleh ibu saudara ataupun mak saudara si mati. Sebab apa? Sebab mak saudara si mati ni tidak termasuk dalam golongan ashabul furud. Itu sebagai penjelasan tadi. Apa yang penting, sebagaimana disebut tadi, 4 golongan yang memperolehi asabah bil ghair tadi: bintun, bintul ibn, ukhtus syaqiqah, ukhtul li'ab. Seterusnya asabah ma'al ghair. Ta'rif dia, kullu ukhtus syaqiqah aw li'ab ma'a ibnatil mutawaffa aw ibnatu ibni. Iaitu setiap ukhtus syaqiqah, adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa dengan si mati, apabila ia bersama dengan anak perempuan si mati ataupun cucu perempuan si mati, iaitu bila bersama dengan waris perempuan si mati, ia akan menjadi asabah. Dia akan menjadi asabah. Yang mana disebut sebagai asabah ma'al ghair, iaitu dia sahaja mendapat asabah, adapun anak perempuan ataupun cucu perempuan si mati ini akan memperolehi bahagian dia yang tersendiri, sama ada 1/2 ataupun 2/3, tengok pada keadaan dia sendiri. Iaitu beza di antara asabah ma'al ghair dengan asabah bil ghair. Asabah bil ghair tadi, golongan perempuan ataupun 4 golongan perempuan tadi yang disebut, dia akan memperolehi asabah bila mana ada bersama dengan dia golongan lelaki yang setara ataupun sedarjat dengan dia dah. Dia akan memperolehi asabah bersama-sama dengan golongan lelaki tersebut. Itu beza di antara asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.